Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu sekali lagi kita dalam pembelajaran siri bijak faraid ataupun belajar tentang ilmu faraid. Kita akan menyambung dengan topik kaedah agihan faraid, dan topik yang kita akan cuba tumpukan pada kali ini ialah berkaitan dengan kaedah al-aul. Satu bentuk pengiraan apabila dalam sesuatu pecahan itu nombor yang di atas lebih besar daripada nombor yang di bawah. Pada pertemuan yang lepas kita berhenti pada at-tashih. Kita masih lagi dalam hal yang menceritakan tentang kaedah agihan faraid. Pada pertemuan kali ini kita akan cuba menghuraikan apakah itu al-aul. Okey, pertama sekali kita lihat dari sudut definisi dan takrif oleh ilmuwan faraid berkaitan dengan konsep ataupun kaedah al-aul. Perkataan al-aul merupakan perkataan bahasa Arab, yang pada asalnya bermaksud mengangkat suara ketika menangis dan kecenderungan. Tetapi yang paling penting sekarang ialah istilah al-aul dalam ilmu faraid, iaitu penambahan saham-saham waris daripada jumlah asal masalah dan berlaku kekurangan pembahagian habuan sebenar mereka. Iaitu saham akan melebihi daripada jumlah denominator ataupun base number yang sepatutnya. Kita akan tunjukkan nanti dengan kes ataupun beberapa contoh kes faraid yang berkaitan dengan al-aul. Bagi jumhur fuqaha, kaedah ini bertujuan digunakan untuk masalah ataupun permasalahan faraid yang mempunyai lebihan saham berbanding jumlah asal yang sepatutnya. So ini adalah pendekatan yang digunakan oleh jumhur, iaitu kita akan ambil nombor yang besar itu untuk digantikan ataupun dijadikan sebagai asal masalah ataupun base number yang baharu. Kita pernah menyentuh berkaitan dengan penentuan taksil ataupun base number dalam sesuatu kes pecahan, iaitu ada 7 yang kita pernah ceritakan. Boleh rujuk kepada siri tentang taksil sebelum ini, iaitu berkemungkinan sesuatu penyelesaian faraid itu melibatkan nombor 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. So dalam kes al-aul ini ialah pengiraan yang menghasilkan pecahan tidak wajar, iaitu pengangka lebih besar daripada penyebut, improper fraction. Walau bagaimanapun, dalam menyelesaikan sesuatu kes faraid, ulama ilmuwan faraid mengatakan hanya melibatkan 3 nombor sahaja yang akan berlaku pertambahan, iaitu 6, 12 dan 24. Manakala nombor-nombor yang lain tidak berlaku pertambahan ataupun disebutkan dengan al-aul ini. So kita cuba lihat beberapa contoh. Pertama sekali, 6 akan boleh bertambah menjadi 7. Contohnya apabila si mati, iaitu seorang perempuan meninggalkan waris suami, seorang saudara perempuan seibu sebapa, kakak ataupun adik perempuan kandung, dan juga seorang saudara perempuan sebapa. Kita selesaikan seperti biasa mengikut pengiraan yang pernah kita selesaikan ataupun menggunakan formula faraid. Suami si mati akan mendapat 1/2 kerana si mati tidak meninggalkan zuriat. Adik-beradik kandung akan mendapat 1/2 kerana bilangannya hanyalah seorang, dan adik-beradik perempuan sebapa akan mendapat 1/6 untuk melengkapkan 2/3. Bila kita selesaikan antara nombor 2 dan nombor 6, maka kita akan ambil nombor 6 itu sebagai pembawah, iaitu asal masalah, disebut asal masalah. So apabila kita menentukan saham setiap waris ialah dengan mencari 6/2 darab 1 bersamaan dengan 3, 6/2 darab 1 bersamaan dengan 3, dan 6/6 darab 1 bersamaan dengan 1. Bila kita jumlahkan keseluruhan saham waris untuk kes ini berjumlah sebanyak 7. Maka inilah contoh pertambahan saham yang akan berlaku yang menyebabkan habuan akan jadi mengecil ataupun nilai sebenar harta si mati akan mengecil. Bagi jumhur fuqaha, pendekatan yang digunakan dalam kes sebegini ialah kita abaikan nombor 6 asal masalah asal itu dan kita ambil nombor 7 supaya bilangan saham dan juga bilangan base number itu adalah sama.
Maka pecahan akhir inilah yang akan didarabkan dengan harta sebenar si mati. Ya. So, yang sepatutnya harta itu dibahagikan dengan 6, sekarang sudah dibahagikan dengan 7. Itulah maksud kepada habuan itu akan menjadi mengecil. Ya. Contoh seterusnya ialah apabila asal masalah boleh bertambah menjadi 8. Ya. Contoh kes ialah apabila si mati, begitu juga si mati seorang perempuan yang meninggalkan waris iaitu ibu, suami dan 2 saudara perempuan sebapa. Ibu mendapat 1/6, kita selesaikan seperti biasa. Suami kerana apa? Kerana ada 2 orang adik-beradik kepada si mati. Suami akan mendapat 1/2 kerana si mati tidak meninggalkan zuriat, dan 2 saudara perempuan sebapa akan mendapat 2/3 kerana bilangannya melebihi seorang. Ya. So apabila dilihat untuk menentukan base number bagi kes ini, maka kita akan jadikan 6 itu sebagai base number ataupun disebut sebagai asal masalah. Tetapi apabila kita campurkan saham sebenar, dia tidak cukup 6, bahkan menjadi 8. Lebih, iaitu 6 bahagi 6 darab 1, 1 bagi ibu, 6 bahagi 2 darab 1, 3, 6 bahagi 3, 2, 2 darab 2, 4. Bila kita jumlahkan adalah 8, maka jumhur fuqaha mengatakan kes ini akan berlaku pertambahan ataupun al-aul, maka abaikanlah nombor 6 asal masalah yang lama dan jadikanlah 8 sebagai asal masalah yang baharu. Ya, ini adalah untuk 6 berubah menjadi 8. Dalam kes yang lain, 6 juga boleh bertambah menjadi 9. Contoh yang ketiga ialah si mati seorang perempuan meninggalkan waris iaitu ibu, suami, seorang saudara perempuan sebapa dan 2 orang saudara perempuan seibu. Ya. Mengikut formula, ibu akan mendapat 1/6 kerana si mati ada lebih daripada seorang adik-beradik. Suami akan dapat 1/2 kerana si mati tidak meninggalkan zuriat. Saudara perempuan sebapa disebabkan seorang mendapat 1/2 dan 2 orang saudara perempuan seibu akan mendapat 1/3. Kita perhatikan antara nombor 6, 2 dan 3, maka base number ataupun asal masalah bagi kes ini ialah 6. Walau bagaimanapun, bila kita jumlahkan saham iaitu nombor yang di atas, maka jumlah keseluruhan adalah 9. So, secara yang seperti biasa, kita tentukan saham ialah 6 bahagi 6 darab 1, 1, 6 bahagi 2 darab 1, 3, 6 bahagi 2 darab 1, 3 dan 6 bahagi 3 darab 1 ialah 2. Jumlah adalah 9. Bagi jumhur fuqaha, ini adalah kes aul, maka abaikan nombor 6, maka berlakulah pertambahan menjadi 9. Dan kes yang keempat ialah 6 akan menjadi 10. Contoh kes ialah si mati meninggalkan suami, ibu, 2 orang saudara perempuan sebapa dan 2 orang saudara perempuan seibu. Okay? So, berlaku pecahan formula yang telah ditetapkan, tetapi base numbernya adalah 6. Walau bagaimanapun, bila kita campurkan saham sebenar bagi setiap waris, jumlah keseluruhan adalah 10. Okay? So, bagi jumhur fuqaha, ini kes aul, maka abaikan nombor 6, maka jadikanlah 10 itu sebagai nombor ataupun base number yang baharu. So, ini adalah nombor-nombor yang menunjukkan 6 asal masalah yang lama itu boleh berubah menjadi 7, boleh berubah menjadi 8, boleh berubah menjadi 9 dan boleh berubah menjadi 10. Sekarang kita lihat pula bagi asal masalah bernombor 12. 12 boleh bertukar menjadi 13. Kita datangkan contoh yang kelima, iaitu yang mati adalah lelaki dan meninggalkan waris iaitu ibu, isteri dan 2 orang saudara perempuan sebapa. So, kadar formula yang telah ditetapkan untuk kes ini, ibu ialah dapat 1/6. Kerana si mati ada beberapa orang adik-beradik, isteri akan mendapat 1/4 kerana si mati tidak meninggalkan zuriat, dan 2 orang saudara perempuan sebapa akan mendapat 2/3 kerana bilangannya melebihi seorang. Antara nombor 4, nombor 6 dan nombor 3 boleh bertemu pada asal masalah yang sama iaitu 12. Walau bagaimanapun, bila kita campurkan, jumlahkan saham di atas nombor di atas ini, nombor itu berlebihan. Dalam kes ini menjadi 13. Bagi jumhur fuqaha, kes ini juga dinamakan sebagai al-aul, maka abaikan nombor 12 ataupun asal masalah yang lama
maka ambillah nombor 13 sebagai asal masalah yang baharu. Ini 12 akan berubah menjadi 13. 12 juga boleh berubah menjadi 15. Contoh kes ialah si mati seorang lelaki meninggalkan isteri, 2 orang saudara perempuan sebapa dan 2 orang saudara perempuan seibu. So ikut formula, isteri akan dapat 1/4 kerana si mati tidak meninggalkan zuriat. 2 orang saudara perempuan mendapat 2/3 dan 2 orang saudara perempuan seibu akan mendapat 1/3. Antara nombor 4 dan nombor 3 boleh bertemu atas nombor yang sama, iaitu gandaan sepunya terkecilnya adalah 12. Base numbernya adalah 12. Tetapi bila kita jumlahkan jumlah atas saham, dia akan bernilai 15. 3 campur 4 campur 8. So, bagi jumhur fuqaha, kes ini juga dinamakan aul bertambah. Maka abaikan nombor 12, maka perlu kepada asal masalah yang baru. Kita ambil saham sebenar bagi setiap waris. Dan yang terakhir, bagi nombor 12, boleh menjadi bertambah kepada nombor 17. Contohnya ialah si mati seorang lelaki meninggalkan waris iaitu ibu, isteri, 2 orang saudara perempuan sebapa dan 2 orang saudara perempuan seibu. So ini adalah formulanya, dan antara 6, 4 dan 3 boleh bertemu sebagai asal masalah 12. Walau bagaimanapun, bila kita campurkan ataupun jumlahkan saham-saham setiap waris, sebenarnya keseluruhannya bernilai 17. So, bagi jumhur fuqaha, abaikan nombor 12 pada asal masalah yang lama dan jadikanlah 17 itu sebagai asal masalah yang baharu. Okay, akhir sekali ialah nombor 24. Okay. Nombor 24, asal masalah 24 akan hanya berubah kepada nombor 27. Bila kita datangkan contoh iaitu si mati meninggalkan ibu, isteri, 2 orang anak perempuan dan juga bapa. Dalam kes ini, ibu akan mendapat 1/6, isteri akan mendapat 1/8 dan 2 orang isteri akan mendapat 2/3. Manakala bapa akan mendapat 1/6 bersama-sama dengan asobah kerana si mati meninggalkan anak perempuan. Walau bagaimanapun tidak ada asobah sebenarnya, tidak ada baki, bapa hanya layak untuk mendapat secara fardu sahaja. Antara 6, 4, 3 dia akan bertemu kepada gandaan yang sama iaitu 24 sahaja. 24 sahaja. Namun bila kita jumlahkan keseluruhannya ialah 4 campur 3 campur 16 campur 4, jumlah keseluruhan bernilai 27. Maka jumhur ulama mengatakan abaikan nombor 24 dan jadikanlah nombor 27 itu sebagai asal masalah yang baru kerana kes ini melibatkan pertambahan ataupun al-aul. Itu sahaja berkaitan dengan aul, nak menunjukkan kadang-kadang pengiraan yang kita buat juga melibatkan seperti mana proses matematik yang akan melibatkan pecahan itu bertambah nombor atasnya berbanding kepada nombor bawah. Walau bagaimanapun hanya melibatkan 3 nombor iaitu 6, 12 dan 24 sahaja. Untuk itu, mudah-mudahan mendapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.